Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aisyah Haziq bin Rozni Syam, Nombor kad metrik D173100297. Hari ini saya ingin membincangkan tentang mengapakah kepimpinan penting dalam organisasi. Pemimpin ditafsirkan sebagai seseorang yang diiktiraf oleh satu atau lebih daripada satu orang, di mana pemimpin tersebut mempunyai pengaruh, berwibawa dan mempunyai kuasa berlaku sama ada dalam jangka panjang atau pendek dalam situasi tertentu. Kepimpinan ialah seseorang individu dalam satu kumpulan yang diberi tugas mengarah dan menyelaras kumpulan tersebut atau orang lain yang menjalankan tugas-tugas itu semasa ketiadaan ketua. Seterusnya, menurut Fleischmann, kepimpinan merupakan usaha ke arah pengaruh perseorangan yang diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian suatu matlamat. Manakala menurut Reid pula, kepimpinan adalah cara mempengaruhi tingkah laku manusia supaya perjuangan itu dapat dilaksanakan mengikut kehendak pemimpin. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa konsep kepimpinan mempunyai erti yang luas dan merangkumi pelbagai aspek, termasuklah dari segi status atau kedudukan sebagai pengurus, perancang dan juga kepribadiannya sebagai seorang yang diberi kuasa. Pemimpin terdiri daripada pelbagai kategori seperti pemimpin politik, pemimpin pendidikan, pemimpin kumpulan, pemimpin pelajar dan pemimpin masyarakat. Kepimpinan merupakan satu tanggungjawab pada diri seorang ketua dalam mengurus sebuah organisasi atau jabatan. Kepimpinan dapat dilihat dalam keluarga ataupun dalam bidang kerjaya, yang mana seorang ketua organisasi akan mengendali dan mengurus pekerja mereka. Kepimpinan juga berlaku apabila seseorang itu mendorong, menggalakkan dan mempengaruhi orang lain untuk berusaha ke arah mencapai suatu objektif atau matlamat. Kepimpinan terdiri daripada interaksi melakukan dengan rakan-rakan sekerja, pekerja-pekerja bawahan, ketua, para pelanggan dan pihak-pihak lain, di mana wujudnya seorang pengurus yang berkesan dalam suatu sistem pengurusan yang cekap. Di situ juga terdapat seorang pemimpin yang berkarisma. Gaya kepimpinan autokratik memberi banyak arahan dan semua keputusan hanya dia seorang yang boleh membuatnya, menentukan semua aktiviti yang boleh dibuat oleh kumpulannya, menentukan cara-cara bagaimana aktiviti-aktiviti itu semestinya dijalankan oleh pekerjanya, menentukan siapa yang akan bekerja dengan siapa, memberi arahan demi arahan kepada kumpulannya pada waktu yang sama. Dia tidak ikut serta dalam mana-mana aktiviti itu. Walaupun ketua yang mengamalkan gaya kepimpinan jenis ini dapat memastikan pelaksanaan tugas dengan sempurna, subordinat yang diarahkan mungkin tidak mengetahui mengapa suatu itu dibuat. Ini akan menyebabkan semangat bekerja, inisiatif dan minat bekerja menjadi lemah. Namun begitu, dalam keadaan kritikal, gaya autokratik adalah paling berkesan kerana keputusan yang tegas dan tepat diperlukan. Begitu juga situasi-situasi yang memerlukan kepakaran. Pemimpin yang sepatutnya merupakan seorang pakar mesti bersikap mengarah untuk membantu subordinat. Lebih-lebih lagi jika pekerja suka melengah-lengahkan kerja atau tidak menyiapkan kerja. Gaya kepimpinan demokratik membenarkan ahli kumpulannya memberi pendapat semasa berbincang dan sering kali membenarkan mereka ikut serta dalam sebarang aktiviti. Pemimpin jarang-jarang membuat arahan dan tidak memberitahu bagaimana mereka sepatutnya membuat suatu kerja. Pemimpin juga membenarkan pekerjanya memilih sendiri dengan siapa mereka hendak bekerja. Pemimpin ikut sama membuat aktiviti kumpulan, tetapi pemimpin tidak pula mengetuai pekerja. Memberi pertimbangan terhadap pandangan ahli-ahli dalam organisasi. Di organisasi, pemimpin jenis ini menyediakan maklumat, mengesyorkan alternatif-alternatif, menggalakkan serta meningkatkan minat dan prestasi para pekerja. Sungguh pun
pemimpin-pemimpin yang demokratik sentiasa cuba untuk mempengaruhi para pekerjanya tetapi tidak mengongkong pemikiran dari pelakuan pekerja. Pemimpin selalu mengadakan rundingan dengan kaki tangan sebelum membuat sesuatu dasar di mana keputusan bersama adalah penting. Kepimpinan bercorak demokratik akan membuat subordinat berasa dipercayai dan dihormati. Seterusnya, gaya kepimpinan laissez-faire. Satu bentuk kepimpinan teknik lepas tangan. Pemimpin tidak suka diberi tanggungjawab untuk memimpin orang lain, khususnya pekerja-pekerja di bawahannya. Pemimpin membiarkan para pekerja melakukan tugas tanpa melibatkan diri. Sedikit tambahan, memimpin merupakan satu tindakan atau satu siri aktiviti yang dilakukan oleh seseorang individu dan individu itu memainkan peranan kepimpinan menggunakan pengaruhnya terhadap orang lain iaitu pengikutnya ke arah pencapaian matlamat. Untuk rumusan, kepimpinan dan organisasi amat penting bagi membangunkan sesebuah organisasi. Di dalam organisasi ada ahli-ahli yang menyokong pemimpinnya dan pengetua berperanan sebagai pemimpin manakala setiap guru ada peranan masing-masing. Terdapat beberapa gaya kepimpinan iaitu autokratik, demokratik dan laissez-faire. Selain itu, guru mempunyai kepimpinan tersendiri sama ada kepimpinan di dalam bilik darjah dan kepimpinan cara pengajaran. Kepimpinan bilik darjah dapat diwujudkan apabila murid-murid mencapai sesuatu yang mereka tidak jangka dapat dicapai di dalam setiap bilik darjah. Setiap kali apabila terdapat pertumbuhan yang positif walaupun sedikit dalam personaliti mereka ketika kehadiran seorang guru. Apabila seorang guru mengangkat tangan, semua murid dalam bilik darjah menjadi senyap dan setiap kali murid mengharapkan panduan atau teladan dari seorang guru. Akhir sekali, untuk menjadikan sebuah organisasi, sebuah sekolah berjalan dengan lancar, maka carta organisasi perlu diwujudkan. Carta organisasi berfungsi supaya setiap guru mengetahui peranan masing-masing di dalam sekolah.